Menteri yang jaga beras kata beritahu dan dia akan hantar lori Fama. Lori Fama hantar. Tak dan. Dah kecoh. Orang beratur, tuan-tuan dan perempuan. Saya ni bekas menteri luar. Yang saya tengok orang beratur nak ambil beras, tak kira lah beli ke tak beli ke, maknanya beratur nak ambil makanan dekat lori dan tak cukup dan berebut-rebut ni di luar negara, di negeri-negeri miskin. Tapi sekarang dah berlaku di 2-3 tempat hari ni. Beras tempatan tak cukup. Fama hantar. Saya tak salahkan Fama. Fama dia buat kerja dia saja. Ini keputusan dibuat oleh yang di atas itu, oleh pihak kerajaan yang berwajib. Ini yang berlaku. Dan rakyat menilai ini sejak dari PRU ke-15. Sebab itu kita mendapat keputusan yang sangat memberangsangkan. Hanya belum jadi kerajaan saja. Tetapi lihat di negeri-negeri yang lain. Perlis kita sudah menjadi kerajaan. Dan apabila ditambah dengan pilihan raya negeri baru-baru ini, kita menang besar di Kedah. Kita menang besar di Kelantan. Saya tak tahu nak sebut menang apa di Terengganu ni. Di Terengganu ni saya tak tahu nak sebut menang apa. Kedah menang besar. Ya. Kelantan menang besar. Terengganu menang apa ni? 22-0 ni KO. Kan? Kelantan adalah 2. Kedah ada berapa? 3. Perlis ada se. Terengganu ni saya tak reti nak nyebut menang apa ni, sebab tak pernah berlaku ni. 22-0, 32-0. Kalau kira dengan Dato' Amzad menang semula Parlimen Kuala Terengganu 33-0. Ini macam main bola, tak ada keputusan macam ni. Saya main basketball pun tak ada, kosong. Ini main rugby agaknya, ataupun rugby kampung apa ni tadi Ustaz? Bukit Gajah. Main rugby style gajah. Itu Terengganu, tuan-tuan dan puan-puan. Sebab itu kalau kita lihat keputusan-keputusan pilihan raya, kejayaan Perikatan Nasional luar biasa. Gelombang rakyat itu luar biasa. Dan di tempat-tempat yang kita belum menang juga menunjukkan bahawa yang kita belum menang itu keputusannya tipis. Negeri Sembilan ada sejumlah kerusi, 5 atau 6 kerusi, 500 undi je yang kita kalah. Di Pulau Pinang kita belum menang di negeri, tapi kita sudah memenangi sejumlah 11 kerusi Dewan Undangan Negeri. Dan UMNO makin sikit di semua negeri. Yang belah sana itu, yang kuat itu bukan UMNO, bukan Barisan Nasional, itu PH, itu DAP dengan PKR dengan Amanah. UMNO semakin hari semakin kurang jumlah kerusi. Apa maknanya? Maknanya, tuan-tuan dan puan-puan, PAS dan Bersatu hari ini sudah pun dengan nyata dan jelas di kaca mata dan di hati sanubari orang Melayu, PAS dan Bersatu telah nyata dan jelas menggantikan tempat UMNO. Betul tuan-tuan? Sebab itu dengan ahli-ahli UMNO kita tak kelahi. Yang kita bermasalah ialah dengan pimpinan UMNO. Sebab apa? Sebab bila kita lihat trend undi, pengundi-pengundi Melayu di 6 negeri, Perikatan Nasional sudah mula mendapat dukungan daripada orang-orang
UMNO. Sama ada dia mengundi kita, calon-calon kita, atau dia protes dengan tidak keluar mengundi. Saya tak salahkan mereka kalau mereka belum bersedia untuk mengundi kita. Tetapi kita berterima kasih kerana dia sudah mula bersedia untuk tidak mengundi calon-calon daripada BN ataupun PH. Begitu juga kita di Pahang, tuan-tuan dan puan-puan. Sekarang kita ada 17 kerusi Dewan Undangan Negeri. 7 kerusi Parlimen. Daripada 14 kerusi Parlimen, kita dapat 7. Dan kita ada 17 kerusi Dewan Undangan Negeri. Kita berunding dengan pihak Barisan Nasional ketika nak menubuhkan kerajaan negeri. Kita amanahkan kepada Yang Berhormat Ustaz Tuan Ibrahim untuk berunding dengan pihak mereka. 3 pusingan perundingan. Kita berunding secara gentleman. Maknanya boleh awak begini, saya begini. Ya. Awak MB ke, saya MB ke, begitu, begini. Kerusi Esko ada 10, rundinglah. Awak berapa, saya berapa. Begitu cara dia. Dan kalau berunding itu, maksudnya tentulah ada tolak ansur, ada kompromi, ada jalan tengah. Dan jumlahnya sama. Awak 17, saya 17. Jadi agaknya kalau berunding yang sama ni, 17 dengan 17 ni, tentulah lebih kurang. Kalau terlebih seorang, kurang seorang, itu adat. Tapi bila datang pusingan yang ketiga, pihak mereka mencadangkan dia menteri besar, dia speaker, Esko ada 10, dia 7, kita 1, PH 2. Ada aci ke tak aci, tuan-tuan? Aci ke tak aci? Ya? 17. Tiba-tiba dia menteri besar, dia speaker, dia Esko 7, kita 1. Dia 17, kita 17. Dahlah dia menteri besar, dia speaker, Esko dia 7, kita 1. Yang sana 8, dapat 2. Guna gaya. Mana punya ilmu hisap yang digunakan? Ada Tuan Ibrahim kata, ma'assalamah lah. Tak payahlah nak berunding macam tu. Tapi tuan-tuan, agak-agaknya lah, dengan izin Allah, kita menang pelangai, kita dapat 18 kerusi. Ni apa jadi? Saya tak kata lebih daripada itu. Saya cuma kata, dengan izin Allah, kita menang pelangai, kita 18, dia 16. Lepas tu apa jadi? Saya tak kata lebih daripada itu. Tetapi, itulah maksudnya. Ngata dok, kayaknya itulah bendanya. Tuan-tuan, kita kena tunjukkan kekuatan kita. Kita bekerja dengan kuat, kita bekerja dengan mantap. Saya cukup yakin kita boleh menang pelangai ini. Betul lah. Ada orang kata, dia kata dulu keputusan dulu besar. Ya, memang betul. Siapa sangka kita pun cuak juga masa letak calon. Tak pernah kita menang Kuantan. Menang Kuantan. Ya. Parlimen. Tak pernah kita menang Maran. Menang Maran. Sapu bersih Maran dan kawasan-kawasan jajahannya. Jerantak. Ni orang Pahang betul ni. Kau orang Temeloh asalnya. Bukan jerantut. Datuk Mat, koma sini kalau cakap bahasa koma, supalah kalau awak cakap bahasa awak, koma tak faham. Awak cakap, koma cakap bahasa koma, awak pun tak faham. Orang jerantut, dia tak sebut dia jerantut.
Mekabur jerantuk je orang luar. Dia jerantuk. Jerantuk menang sapu semua. 4-0. Maran 4-0. Kita rasa kawasan-kawasan Felda di Pahang ni kubu mereka. Lepa. Di Paya Besar, Don Lepa, kita menang. Kuala Pancing, kita menang. Kuala Sen. Tapi kalau di Pahang ni, selain daripada Rompin, mana Rompin? Rompin, ahli parlimen. Tak pernah kita menang. Banyaklah. Ini saya nak mengalu-ngalukan. Ini ahli yang berhormat daripada Kedah. Ada 2 orang Kedah, Pendang. Ada 2 orang daripada Kedah hari ni, tuan-tuan dan puan-puan. Sebab kita tahu di sini ramai orang keturunan Kedah. Tadi Pesuruhjaya kata akan diumumkan nanti beberapa hari lagi siapa-siapa pimpinan daripada pusat dan dari luar Pahang yang akan datang. Kita mendengar permintaan orang-orang yang berasal dari Kedah. Saya tak umum apa-apa, tapi kita mendengar. Jadi saya malam ini nak minta tolong tuan-tuan dan puan-puan. Kalau kita dah dengar tu dan kalau kita nak jemput, boleh tak kita buat lambaian Sanusi malam ni? Boleh tuan-tuan dan puan-puan? Baru tanya tu. Okey, kalau begitu kita jangan macam ni, ini Hitler. Dan bukan yang macam ini, itu lain. Yang betul-betul Sanusi dia macam ni kan? Boleh? Kameraman boleh tak? Tunjuk sana, jangan tunjuk saya. Okey, kamera siap. Lampu siap. Sabar dulu kak, sabar. Saya bilang 1, 2, 3 baru kita buat lambaian Sanusi. Okey, boleh sedia ya? Okey, 1, 2, 3. Tengok lambaian Sanusi. Wahai yang amat berhormat Datuk Seri Sanusi. Lihatlah lambaian orang Pelangai, sebahagiannya keturunan Kedah, kepada Datuk Seri. Jemputlah datang secepat mungkin. Nak jemput tak? Takbir! Panglima perang kita nak jemput. Ini dia baru hantar lieutenant dia 2 orang. Lieutenant dia ni ada 2 jenis ni. Dalam Dewan Rakyat ni ada 2 jenis lieutenant ni. Dia punya lieutenant. Lieutenant yang dekat depan ni sebab dia ketua Dewan Ulama, dia style ulama. Steady dia bercakap. Yang lieutenant belakang tu dia orang Pendang, dia lain sikit, dia garang sikit. Songkok dia pun lain malam. Ana tak nak tengok anda pakai songkok macam ni, Syah. Ini semua lieutenant kita, ya, power belaka. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, malam ini kita nak mengumumkan calon. Saya tak boleh umum, yang boleh umum Ahli Majlis Tertinggi Perikatan Nasional, Timbalan Presiden PAS. Yang saya nak cerita malam ini tuan-tuan dan puan-puan, orang itu, orang sana, dia pun mengumum calon. Dia mengumum calon untuk PRK Pelangai, tapi di luar Pelangai. Dia buat di hotel. Dewan Majlis. Dia ada Dewan Majlis Bandaran, tuan-tuan. Kita tak ada. Kita ada dataran. Dataran ni dah ada nama belum? Lepas ni kita bagi nama lah dataran ni. Dataran ni lepas ni kita bagi nama. Sebab kita buat sendiri dataran ini. Dia mengumumkan calon untuk Don Pelangai, di luar Don Pelangai, di Dewan Majlis Perbandaran Bentong. Yalah, dia kerajaan. Tak apa. Kita bagi pinjam dia jadi kerajaan. Kita mengumumkan calon Don Pelangai dalam kawasan Don Pelangai. Ini cara kita. Bukanlah kerana itu maka mesti semuanya dalam Don Pelangai, tapi inilah hemah kita. Ini ikhtiar kita.
Ini cara kita meraihkan pengundi-pengundi dalam Don Pelangai. Kita umum calon PN untuk PRK Don Pelangai dalam Don Pelangai, walaupun dalam suasana seadanya sahaja yang kita sediakan kawasan ini dengan serba kekurangan dalam masa 2 hari sahaja. Tuan-tuan, ini seriusnya kita, ini tekadnya kita, ini ikhlasnya kita untuk menawarkan calon yang terbaik untuk rakyat, penduduk dan pengundi-pengundi di Don Pelangai. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah kita akan bersama-sama daripada sekarang sampai 7 hari bulan. Kita akan bekerja dengan kuat. Kita berdoa agar dipermudahkan segala urusan kita. Semua dipelihara kesihatan, dijauhi dari mara bahaya. Kita bekerja kuat, kita bertemu dengan seramai mungkin pengundi, dan kita jangan kelahi dengan siapa-siapa dari parti-parti mana, kerana kita tahu walaupun mereka mungkin di parti yang berbeza dengan kita, tetapi hati sanubarinya sudah mula bosan dengan belah sana, dan mereka sudah mula tercuit dengan perjuangan kita dalam Perikatan Nasional. Saya cukup yakin kebangkitan rakyat itu akan dinyatakan dengan undi yang memberi kemenangan kepada kita, insya-Allah pada 7 hari bulan Oktober ini. Setuju tuan-tuan? Insya-Allah kita berdoa mudah-mudahan kita mendapat kemenangan yang diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala.